Kau lagi tabik spring kat tu. Teng. Dia bukan macam ni je. Dia tabik spring. Teng, 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 teng. Sebab bab ni latihan. Contoh yang cikgu bagi. InsyaAllah boleh faham. InsyaAllah boleh faham. Betul cikgu cakap. Cikgu dah cuba dah. Nanti jangan terkejut kalau jumpa bab ni dalam AdMed. Kalau kawan kamu ada yang ambil AdMed macam kakak ke abang ke, saya select dia nak dengan budak pandai je. Amboi macam tu pula Okey. Tak apalah. Kamulah kamu jadi pandai lah. Kalau cikgu kamu nak dengan budak pandai, kamu pergilah nak dekat dengan budak pandai tu. Maksudnya cikgu tu asyik nak ajar budak pandai je. Malam-malam kamu pergilah belajar dengan budak pandai tu. Okey. Jadi hidup ni adalah pilihan. Pilihan. Okey, jadi untuk yang beragama Islam, kita buka kelas kita dengan Ummul Kitab Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Okey, jadi cikgu nak teruskan dah lesson kita untuk hari ini, hari terakhir. Boleh ke cikgu nak teruskan? Nak dengar suara sikit? Boleh. Cikgu nak ramai lagi, Boleh ke cikgu nak teruskan lesson kita ni? Boleh. Macam itulah. Okey, jadi inilah lesson kita yang terakhir. Cikgu tahu ada ramai tak suka bab algebra. Betul tak? Suka tak bab algebra? Cikgu nak tanya kamu masa form 1 lagi. Suka ke bab algebra? Suka. Wow, ada yang suka. Cikgu saka kena klik lagi lah. Mana ada? Cikgu dah edit dah. Okey. Jadi kalau cikgu bercakap tentang bab algebra ni, ramai orang dia tak suka. Tapi dia kena faham satu benda, algebra yang kamu pakai, kamu boleh bukan pakai dekat matematik je. Kamu boleh pakai dekat bab lain. Contoh, fizik, kimia, AdMed, kamu boleh pakai dekat dunia nyata juga. Tapi lagi suka kalau tahu cara. Ya, betul Iman. Ajam tak suka Okey. Jadi suka ke tak suka kita kena belajar juga sebab ni dalam silibus kita. Okey. Jadi Arisa Damia dah ready ke belum? Dah. Okey, jadi yang dah tutup kamera tu buka kamera. Nuhaidini Maisara dah ready ke belum? Dah. Okey, jadi cikgu akan teruskan kelas kita. Jadi untuk siapa-siapa yang ada masalah, ada nak bertanya, tanya je. Cikgu ada je phone cikgu kat sebelah ni. Okey, jadi kita akan teruskan kepada kelas kita iaitu masih lagi dalam ungkapan algebra. Cikgu asyik belajar ungkapan algebra je. Jadi siapa yang masuk kelas Cikgu Faris? Ada tak pagi tadi yang masuk kelas Cikgu Faris? Ada. Okey. Jadi cikgu okey, dalam kelas Cikgu Faris dia bagi tahu nilai huruf X tu sama dengan berapa kan? Betul tak? Betul. Okey. Dalam algebra, cikgu dah terang benda ni, cikgu terang lagi sekali. Dalam algebra dia terbahagi kepada dua. Satu yang bercakap tentang persamaan. Bila kita cakap tentang persamaan, kita boleh dapatkan nilai huruf tu. Contoh 5x tambah 2 sama dengan 10. Jadi dekat sini bila dia cakap tentang persamaan, kamu boleh dapat x tu sama dengan berapa. Tapi yang cikgu ajar ni, yang kelas dengan cikgu ni, cikgu ajar ungkapan. Sebab tu cikgu tak ada bercakap tentang nilai huruf tu sama dengan berapa. Jadi kalau cikgu cakap 5x tambah 2, jangan ada yang ditanya, x tu sama dengan berapa cikgu? Jangan. Sebab dalam kelas cikgu bercakap tentang ungkapan. Jawapan akhir, kalau dia cakap ungkapan kan, jawapan akhir kita kena ada huruf. Itulah yang maksudnya ungkapan. Jadi dekat sini kalau dia cakap 5x tambah 2. Okey, 5x tambah 2 je lah jawapan dia. Itulah ungkapan. Kalau persamaan jangan buat macam tu. Kalau persamaan kamu kena cari sampai kamu dapat x tu sama dengan berapa. Huruf tu sama dengan berapa. Jelas ke semua perbezaan dua ni? Boleh faham? Boleh. Okey, bagus.
Okey, jadi dalam ungkapan algebra, dia ada tambah, tolak, darab, bahagi. Tambah, tolak, darab cikgu ajar dah. Cikgu ajar pada kelas ketiga dan kelas keempat. Bahagi semalam kita belajar. Bahagi semalam kita belajar. Iaitu pecahan ada 6 level. Jadi hari ini cikgu semalam cikgu masuk kan. Okey, kita hari ni kita nak belajar tentang pecahan. Cikgu susun lesson cikgu kemas-kemas. Siapa yang tak tahu boleh tanya cikgu kan. Okey, jadi hari ni kita nak belajar tentang pecahan. Bila kita nak belajar tentang pecahan, kita kena faham apa yang ada dalam pecahan tu. Yang ada dalam pecahan adalah tambah pecahan, tolak pecahan. Yang ini kita belajar semalam. Ada 6 level. Kamu kena tengok betul-betul. Ada 6 level. Jadi hari ni kita nak belajar tentang darab dengan bahagi pecahan. Macam mana nak darab pecahan? Macam mana nak bahagi pecahan? Jadi macam mana? Okey. Jadi setiap kali cikgu bagi nota, salin. Boleh ke salin? Nak dengar suara saya? Boleh ke? Boleh, cikgu, boleh. Okey, baik. Boleh, Okey, cikgu. jadi dalam pecahan dekat sini cikgu bagi nota dulu. Yang kita nak pergi awal-awal kelas adalah pendaraban antara pecahan. Okey, cikgu tak masuk tentang algebra lagi. Cikgu masuk tentang kaedah pendaraban tu. Konsep pendaraban tu. Jadi masing-masing boleh tengok. Kalau cikgu cakap 1/2 tambah 3/2. Silap. Okey, 1. Cikgu tunjuk Sekejap. Okey, cikgu pergi kat tambah sekejap. 1/4 tambah 3 per... Okey, tambah 4. Aduh, kejap cikgu ubah. 6, 7, 8, 9. Okey, 10/4. Okey, kat sini apa jawapan dia agak-agaknya? Apa jawapan dia agak-agak? 11/4. 11/4. Pandai, kita akan dapat 11/4. Jadi kalau pecahan tambah dengan tolak, dia hanya melibatkan nombor atas. Yang atas sahaja berubah. Atas sahaja berubah. Tapi bila kita nak buat pendaraban, kalau cikgu tukar simbol tambah ni, dia jadi darab. 1/4 darab 10/4, dia atas dengan bawah dia berubah. Maksudnya, dekat sini belah atas 1 kena darab 10. 1 darab 10 dapat berapa semua? 10. Ya, kita dapat 10. Kemudian 4 darab 4 dapat berapa? 16. 16. Jadi inilah pendaraban. Pendaraban bukan atas je berubah. Atas dan bawah berubah. Itu perbezaan antara tambah tolak dengan darab. Itu yang pertama. Jadi bila kita bercakap tentang pendaraban, kita kena pandang dua-dua. Kita kena pandang belah atas, kita kena pandang belah bawah. Jelas ke semua? Jelas. Okey. Jadi, bagus. Nota yang cikgu nak bagi adalah atas kena darab dengan atas. Jangan bawah pula. Bawah kena darab dengan bawah. Jangan tertukar. Inilah yang paling penting dalam pendaraban. Kalau cikgu tulis ni, dalam kotak kamu kena salin. Yang atas kena darab dengan atas, yang bawah kena darab dengan yang bawah. Sekarang cikgu nak pergi kepada sesi contoh. Cikgu nak pergi kepada... Ada pisau pensel. Kenapa tu? Mana lepas tu boleh main guna tu. Cikgu, Kenapa tu? Ya, kenapa tu? contohlah kan kalau yang bahagian, contohlah 1/4 darab 10/4. Kalau 4 dengan 10 tu boleh pemudahkan ke tak? Kalau Kita 10 dengan 16 ni kita boleh permudahkan. 10 bahagi 2, 16 bahagi 2.
Tapi itu nanti. Cikgu akan ajar step by step. Okay, bagus. Good question. Okay, jadi dekat sini kita mula masuk kepada penggunaan algebra. Kalau cikgu tulis 2x per 3y darab 4x per 4x per 2y. Jadi dekat sini, bila kita kena darab 2x darab atas 2x darab 4x dapat berapa semua? 4x kuasa 2. 8x 4. 8x kuasa 2. Kita darabkan elok-elok nombor dengan nombor. 2 darab 4 kita dapat 8. X darab X kita dapat X kuasa 2. Per dengan 3 darab dengan 2. Bawah darab dengan bawah. 3 darab dengan 2 kita dapat 6. Y darab dengan Y kita dapat Y kuasa 2. Jelas ke tentang konsep ni? Boleh faham ke semua? Boleh go. Jadi 8 dengan 6 boleh kecilkan tak? Boleh. Kita bahagi 2. Kita Kita akan dapat 8 bahagi 2 dapat 4x kuasa 2. 6 bahagi 2 kita dapat 3y kuasa 2. Ni jawapan kita. Kita dah masuk kepada pendaraban algebra. Dia ada level juga. Ni cikgu tengah ajar ni level 1. Cikgu tengah ajar ni level 1. Okey. Sorry, cikgu terlepas pandang. Ni level 1 semua. Ni level 1. Kenapa kena ada level? Bila benda tu susah, cikgu akan bahagikan ikut level. Jadi level tu kamu kena tengok kamu sangkut dekat mana. Bolehlah cikgu ulang balik yang level tu. Jadi sekarang level 1 kamu darab macam biasa. Jadi untuk level 1 berdasarkan latihan yang cikgu bagi, cikgu nak masing-masing cuba buat soalan yang seterusnya. Okey, 3A per 5B darab 2A per 3C. Cuba selesaikan soalan di bawah ni. Hantar dekat cikgu, hantar dekat WhatsApp cikgu. Dah hantar dah cikgu. Okey. Cikgu, Ya. bawah 2A tu 3C ke? 3A per 5B darab 2A per 3C. Terima kasih cikgu. Okey. Okey, bagus. Hantar kat cikgu. Cikgu bagi masa 1 minit lagi. Kita pergi yang senang ke susah. Cikgu tak nak orang cakap benda ni susah. Jadi bila cikgu pergi step by step, cikgu nak kamu nampak benda tu senang sebenarnya. Okey, bagus. Ramai yang dah hantar kat cikgu. Okey, Christina dah siap. Aimi Khairin dah siap. Okey, jadi bagus. Yang tengah buat boleh je terus hantar dekat cikgu. Yang dah siap cikgu akan teruskan. Jadi masing-masing boleh tengok kepada level 1. Okey, level 1 dekat sini. Atas darab dengan atas. Nombor darab dengan nombor. 3 darab 2 kita dapat 6. A darab A kita dapat A kuasa 2. Per 5 darab 3 kita dapat 15. B darab C. B darab C dapat apa semua? BC. Ya, kita akan dapat BC. Ada yang bubuh B je, ada yang bubuh C sahaja. Jadi itulah konsep pendaraban. Yang atas darab dengan yang atas.
Yang bawah darab dengan yang bawah. Jelas ke semua? Boleh faham level 1 ni? Boleh. Boleh, cikgu. Boleh. Okey. Rasa cikgu bukan kau boleh kecilkan lagi. Okey, sorry. Kita boleh kecilkan. Sorry, cikgu pun terlupa lah. Kita kecilkan guna sifar 3. Jadi 6 bahagi 3 kita dapat 2. A kuasa 2. 15 bahagi 3 kita dapat 5 BC. Inilah jawapan kita. Okey. Jadi kita tengok dua soalan yang cikgu baru tunjuk ni. Soalan yang cikgu baru tunjuk adalah nak menerangkan tentang konsep. Jadi konsep kita adalah darab atas, bawah, darab bawah. Dapat? Kalau kita tengok nombor dia boleh kecilkan, kita bagi nombor boleh kecilkan, kita simplify dengan sifar yang sama. Okey, sampai sini masih follow ke? Masih follow. Okey. Jadi masing-masing boleh tengok dekat depan pula. 2 X, Y. Cikgu tengok, cikgu dah masuk 2 huruf dah sekarang. 2 X, Y darab 4 Z. Darab dengan 3 per 2 X. Jadi masing-masing boleh tengok. Boleh tengok dekat depan. Kita dah masuk huruf Kita dah masuk tentang huruf. Jadi masing-masing boleh tengok. Okey, konsep dia sama. Atas darab atas. Maksudnya 2XY darab dengan 3 kita dapat 6XY. Sampai situ. Kemudian bawah darab dengan bawah. 4Z darab dengan 2Z. 4 darab 2 kita dapat 8. Z darab X kita dapat XZ. Sampai situ jelas ke semua? Boleh faham sampai situ? Boleh. Faham. Okey. Nombor dia boleh kecilkan tak? 6 per 8 boleh kecilkan tak? Boleh. Boleh. Jadi kita pakai sifar 2. 6 bahagi 2 kita terdapat 3XY. 8 bahagi 2 kita dapat 4XZ. Tapi jawapan kita tak berhenti dekat sini. Jawapan kita tengok huruf pula sekarang ni. Kalau huruf atas sama dengan huruf bawah, kita boleh potong. X dekat atas dengan X dekat bawah, kita boleh potong. Maksudnya soalan ni kita akan dapat jawapan dia 3Y per 4Z. Jelas ke semua? Boleh faham sampai situ? Boleh. Jadi sekarang ni kita punya tips dekat atas, cikgu punya highlight ni adalah bila kita nampak huruf sama. Huruf sama ni dekat mana? Satu dekat atas, satu dekat bawah. Huruf yang sama. Maksudnya kita kena potong. Kita kena buang huruf tu. Contoh X dia ada dekat atas dan bawah. Jadi bila X ni ada dekat belah atas dan ada dekat belah bawah, kamu boleh potong. Habis dekat situ. Jelas ke contoh yang cikgu bagi tu? Boleh faham? Kuasa 2 ke? Apa? Memang kena ada kuasa 2 ke? Kuasa 2? Tak, dia tak ada kuasa 2 kat situ. Bukan. Soalan sebelah dia. Yang sebelah dia kena ada kuasa 2. Sebab kita kena darabkan huruf tu. X darab X. Kita tak boleh tulis X je. X darab X, kita akan dapat X ni ada 2. Jadi kita tulis X kuasa 2. Kalau Y dengan Y. Y darab Y, kita tak boleh tulis Y je. Sebab sekarang ni kita gabungkan, kita ada 2 Y. Jadi kita tulis Y kuasa 2. Bagus. Kalau tak tahu, tanya terus cikgu. Tanya terus. Takut tertinggal nanti. Okey, kita pergi pula kepada sesi latihan. Okey, cikgu dah tunjuk contoh dekat sebelah tu. Cikgu nak masing-masing cuba buat sesi latihan. 5X darab 4YZ. Darab dengan 2. Cikgu buat macam ni Cikgu darabkan 2X per 2XY per 3. Yang ni cikgu buat 5 lah. Okey, per 5. Okey, cuba selesaikan soalan ni. Dah selesaikan, hantar dekat cikgu. Kita pergi slow-slow. Kita pergi slow-slow.
Waalaikumsalam. Cikgu cari soalan. Kalau Benedik, bagus. Iman Sofia, bagus. Nuhaidini, bagus. Bagus. Semua boleh follow Cikgu, lagi. Ya? yang saya punya yang saya hantar tu, Ha? kalau cikgu perasan saya ada tertinggal fasa 2. Salah. Kalau tertinggal yang tadi tu kan? Salah. Fasa 2. Ya, fasa tu. Dah hantar Ya. cikgu. Tak cikgu kata Okey. betul saya kita Cikgu. boleh. Cikgu Apa saya tak Iman? dapat, saya tak hantar yang ni sebab mak saya kat bawah. So penat asyik ulang adik. Oh, okey. Tak apa. Cikgu, Ya? ini level 2 kan cikgu? Ini tak level 2 lagi. Ini dalam level 1 lagi. Terima kasih cikgu. Okey. Level 1 adalah tentang pecahan single. Pecahan single. Cikgu ada berapa level untuk darab ni cikgu? Kalau untuk darab, kalau cikgu nak campur semua, dia ada lebih kurang 5 kot. Banyaknya. Tengok lu. Cikgu boleh ringkaskan. Okey, hantar kat cikgu semua. Okey, Kristina, bagus. Tapi kalau kita faham konsep tak ada masalah tau. Kalau kita faham konsep tak ada masalah. Okey, jadi habis sudah masa yang diberikan. Cikgu akan buat soalan dekat depan. Siapa yang tengah buat tu boleh buat. Hantar kat cikgu. Kena follow betul-betul apa yang cikgu ajar ni. Okey. Jadi cikgu nak buat dekat depan boleh ke? Boleh. Boleh. Okey, mantap. Okey, kalau cikgu cakap darab atas, mesti darab atas. Jadi, nak darab ni, cikgu nak bagi kamu faham. Bila kita cakap pasal darab, kita kena tengok nombor dulu. 5 darab dengan 2 dapat 10. Maksudnya kita dah settlekan nombor. Lepas tu kita tengok huruf. Huruf ni kita gabungkan saja. Contoh, sini ada X. Sini ada XY. Jadi dekat sini kita akan dapat 10X kuasa 2Y. Kita akan dapat dekat sini nombor dulu. Bawah darab bawah 4 darab 5 kita dapat 20. YZ kita salin saja YZ. Sekarang kita tengok nombor. Oh, nombor ni kita boleh kecilkan. 10 dengan 20 kita boleh kecilkan. Bagi 10. 10 bahagi 10. 20 pun kena bahagi 10. Kita akan dapat 1/2 X kuasa 2Y, Y, Z. Ada. Lepas kita tengok huruf, lepas kita tengok nombor, kita tengok huruf. Ada huruf sama tak dekat sini? Ada. Ada. Dia ada huruf Y dekat atas dan dia ada huruf Y dekat belah bawah. Maksudnya jawapan kita sekarang 1X kuasa 2/2Z. Ini jawapan kita. Jelas ke semua yang cikgu tunjuk? Boleh faham? Boleh. Okey, bagus. Okey, jadi kita akan pergi kepada soalan yang terakhir. Kita pergi kepada ya. Saya bahagi 5 tu. Bahagi 5, kalau kita bahagi 5, kita akan dapat 10 bahagi 5, kita dapat 2. 20 bahagi 5, kita dapat 20 bahagi 5 cukup. 20 bahagi 5, kita dapat 4. Jadi 2/4 ni boleh kecilkan lagi. Jadi kita bahagi 2. Jadi kita akan dapat 1/2 juga jawapan dia. Okey, boleh faham ke tu? Okey, masih yo. Okey, baik, sama-sama. Okey, dia bahagi berapa dia tak kisah. Asalkan kena betul. Kita kena sama. Kalau atas kita pilih bahagi 10, bawah pun kena bahagi 10. Okey, jadi kita akan pergi kepada level 1 yang terakhir. Kita pergi kepada level 1 yang terakhir. Jadi masing-masing boleh tengok dekat depan. 2XY
per dengan 3Z. Darab dengan cikgu letak 4X. Ni X kuasa 2, Y kuasa 2. X, Y darab dengan 3Z. Cuba selesaikan soalan ni. Kita main dengan huruf sekarang ni. Kita main dengan huruf. Cuba selesaikan. Okey, bagus. Kalau siapa ada nak tanya soalan, tanya je tau. Jangan malu-malulah dengan cikgu. Kita dah last kelas dah ni. Siapa ada soalan nak tanya, tanya tau. Cikgu tunggu. Cikgu. Ya? Kalau kuasa 2 boleh potong ke? Ya, kita boleh potong. Okey, saya. Okey. Dah hantar cikgu. Okey, Muizzah, cikgu dapat. Hai, selamat pagi. Cikgu, Ya, ada nak tanya? kalau kuasa 2 ni kita potong 1 ke potong 2? Kita potong 1 je. Kalau kita tengok dekat bawah tu ada 1, kita potong 1 je. Okey, terima kasih cikgu. Okey. XY darab Z, XYZ. Fahamkan konsep. Jangan cakap susah. Cikgu tak pergi pun susah pun. Cikgu pilih soalan, cikgu buat soalan. Kalau dalam buku tu, dia terus bagi susah. Okey, jadi habis sudah masa yang diberikan. Cikgu akan mula buat soalan yang seterusnya. Jadi, kalau siapa faham darab, dia faham bahagi. Jangan risau. Darab dengan bahagi dia lebih kurang je. Dia lebih kurang sama je. Jadi, kita hari ni kita fokus darab. Sebab tu cikgu cakap darab. Kenapa cikgu tak ajar bahagi? Cikgu akan ajar bahagi. Cumanya, cikgu bila cikgu fahamkan kamu betul-betul tentang darab, bahagi kamu memang akan selesaikan dengan mudah. Jadi masing-masing boleh tengok dekat depan. Cikgu akan mula selesaikan. Jadi yang dah buat, comparekan jawapan dengan cikgu. Okey, tengok dekat depan. 2x kuasa 2, y kuasa 2 darab dengan 3. Maksudnya nombor darab nombor. 2 darab 3 kita dapat 6. Huruf pula. Sini ada X kuasa 2. Salin X kuasa 2. Sini ada Y kuasa 2. Salin Y kuasa 2. Sini ada Z. Salin Z. Per 3 darab dengan 4. Kita dapat 12. Z, X, Y. X, Y, Z. Jadi nombor tu janganlah kamu ingat Z, X, Y ataupun Y, X, Z. Sama je. Dia berterabur pun dia tetap sama. Okey, sampai sini kita nak kecikkan. Nak kecikkan dekat sini, cikgu tak tengok huruf dulu. Cikgu tengok nombor. 6 dengan 12, kita boleh kecikkan. Kita pakai sifar 6. 6 bahagi 6. Jadi, dekat bawah pun kena bahagi 6. 6 bahagi 6, kita dapat 1. X kuasa 2, Y kuasa 2, Z. Per 2, X, Y, Z. Jadi, masing-masing boleh tengok kat depan. Sekarang baru kita tengok huruf. Huruf kita dekat sini, kita ada X kuasa 2. Sini ada X. X kuasa 2 maksudnya dia ada 2X. Jadi kita hanya potong 1X. Kalau Y, Y kuasa 2 maksudnya dia ada 2Y. Maksudnya dekat sini bila cikgu nak potong, cikgu potong 1Y je. Tapi bila masuk dekat Z, dia ada 1 je Z.
Dia ada satu je Z. Jadi kita kena potong semua. Jadi dekat sini, jawapan kita adalah 1/2 X, Y. Ini jawapan kita. Jelas ke semua? Boleh faham? Yelah. Boleh ke? Jelas. Bagus. Bagus. Okey. Itulah apa yang cikgu cuba maksudkan. Bila kita nampak atas dengan bawah boleh potong, kita potong, jangan biarkan. Jangan biarkan. Habis dekat situ. Okey. Jadi cikgu dah habis dah dekat level 1. Cikgu dah habis dah dekat level 1. Okey, kok ada yang tanya cikgu kan? Kalau X per X kuasa 2. Tengok tengok. Cikgu letak 2 per X kuasa 3 pi X kuasa 4. Jadi sekarang kalau kita nak buat macam ni macam mana? X ni bila dia cakap ada kuasa 3, maksudnya X ni ada 3. 1, 2, 3. X kuasa 4 ni maksudnya dia ada 4X. 1, 2, 3, 4. Atas potong bawah. Atas 1, bawah 1. Atas 1, bawah 1. Atas 1, bawah 1. Maksudnya dia ada baki dekat belah bawah. Itu cara dia. Kalau dia ada lebih dekat belah bawah, kita tinggalkan lebih dekat belah bawah. Kalau dia ada lebih X ni dekat belah atas, kita biarkan dia duduk belah atas. Dia berbeza. Okey, jelas ke penjelasan cikgu dekat situ? Boleh faham? Boleh. Okey, bagus. Boleh. Okey. Habis kat sini. Cikgu recap balik untuk level 1. Tengok betul-betul cikgu nak masuk level 2 lepas ni. Okey, level 1 yang pertama dekat sini, cikgu nak bagi kamu faham konsep. Konsep untuk pecahan atas darab atas. Atas darab atas, bawah darab bawah. Bawah darab bawah. Jadi pendaraban kamu kena betul. Macam mana kita nak tahu pendaraban kita betul? Kita tengok satu-satu. Tengok nombor dulu, baru huruf. 2 darab 4 dapat 8. Huruf X darab X dapat X kuasa 2. Itu aturan dia. Tengok nombor, baru tengok huruf. Itu step dia. Kena tahu step. Jadi dekat sini, cikgu ajar kamu dekat bahagian ni adalah apabila nombor tu kalau kita tengok boleh kecilkan, kita kecilkan. Sama juga dekat sini, sama juga dekat sini. Okey, sekarang cikgu pergi kepada level 1 juga. Cikgu nak nampakkan dekat kamu, cikgu nak sentuh tentang huruf. Tengok, cikgu sentuh satu-satu, cikgu sentuh tentang huruf. Jadi, huruf kita yang sama dekat sini X. Jadi, kita potong huruf yang sama. Kita dapat 3Y per Z. 3Y per 4Z. Dekat sini kita dapat huruf yang sama Y. Y dekat atas, Y dekat belah bawah. Jadi kita boleh potong Y tu. Sebab dia ada huruf yang sama. Itulah cara dia. Jelas ke semua? Boleh faham yang cikgu ajar tu? Boleh ke? Jelas. Okey, bagus. Okey, seterusnya. Cikgu nak langkah. Cikgu nak langkah. Jadi masing-masing kita akan mula pergi kepada level 2. Kita dah mula pergi kepada level 2. Apa beza level 1 dengan level 2? Level 2 masing-masing boleh tengok kat depan. Level 2 adalah apabila cikgu letak 2X tambah 3Y per 2 darab dengan 2 per 4. Okey, jadi dekat sini level 2 kita dah mula tambahkan. Kita dah mula tambah. Kalau dekat level 1 kita ada satu je fraction. Ini satu bahagian je. Ini satu bahagian je. Tapi kita dah pergi kepada level 2. Level 2 dia ada lebih daripada satu bahagian. Ini sebutan pertama, ini sebutan kedua. Jadi dah ready ke belum ni? Cikgu nak dengar suara sikit. Dah ready ke belum? Go. Kena follow. Siapa yang dia cuai sikit.
siapa yang dia tengok langit, dia tengok sana sini, dia tertinggal. Jadi kita tengok level 2 betul-betul. Level 2. Level 2 adalah kita tengok dekat sini, kita akan nampak dia ada 2 sebutan. Jadi benda yang sama. Atas darab dengan atas, bawah darab dengan bawah. Jadi cikgu nak ajar kamu dekat sini, bila dia dalam keadaan ada 2 sebutan, 2 ni bukan hanya kena darab dengan 3Y. 2 ni kena darabkan dengan 2X. Maksudnya apa? Maksudnya kita boleh buat kurungan dekat sini. Jadi 2 darab 2X kita dapat 4X. Dah selesai dah yang ni. 2 darab 3Y kita dapat 6Y. Per dengan 2 darab 4 kita dapat 6. Jelas ke semua? Boleh faham sampai sini? Jelas. Okey, Boleh bagus. jelas. 2 darab 4 dapat Tengok. 6. 4 darab, sorry. 2 darab 4 dapat 8. Okey, sorry. Okey, jadi sampai sini kamu tengok 4, 6, 8 tu boleh kecilkan tak agak-agak? Boleh. Dia dalam Boleh space. dengan sifar Okey. 2. Okey. Boleh. Cara nak kecilkan dia, cikgu ajar. Cara nak kecilkan dia, kamu bukan boleh terus potong. Siapa yang buat macam ni salah. Siapa yang dia pergi buat macam ni salah. Dia pergi buat 4 ni cikgu tunjuk kat sebelah ni. Ini adalah cara salah. Okey, ni salah. Siapa yang pergi buat 4 bahagi 2, 6 bahagi 2, 8 bahagi 2. 4 bahagi 2 dia dapat 2X. 6 bahagi 2 kita dapat 3Y. 8 bahagi 2 kita dapat 4. Salah. Sebab apa? Kamu kalau nak kecilkan, kamu kena tengok cara yang betul. Walaupun kalau kamu dapat jawapan yang sama, tapi cara tu salah. Apa cara yang betul? Masing-masing boleh tengok dekat depan. Cara yang betul adalah kita guna pemfaktoran. Apa maksud cikgu pemfaktoran? Pemfaktoran kita kena buat dekat belah atas. 4X tambah 6Y. Kita faktorkan 4 dengan 6. Tengok nombor. Dia ada dalam sifar sama. Nombor 2. Sifar 2. 4 bahagi 2. 6 bahagi 2. Okey. Jadi kita keluarkan kurungan. 2 duduk luar kurungan. 4 bahagi 2 kita dapat 2X. Tambah 6 bahagi 2 kita dapat 3Y. Jelas ke semua? Jelas. Okey. Maksudnya kita kena gantikan 2X tambah 6Y ni dia jadi 2 dalam kurungan 2X tambah 3Y per 8. Itulah dia level 2. Sebab tu cikgu asingkan. Okey. Ada soalan nak tanya kat sini? Tak ada. Baru kamu kecilkan. Apa maksud cikgu baru kita kecilkan? Dekat sini yang boleh kita sentuh adalah 2 dengan 8. 2 dengan 8 di dalam sifar 2. 2 bahagi 2. 8 bahagi 2. Jadi 2 bahagi 2 dapat 1. Kalau 1 kita terus boleh buka kurungan. Kita dapat 2X tambah 3Y. Per 8 bahagi 2 kita dapat 4. Ini jawapan kita. Okey, sampai sini alright tak alright tu? Okey lagi? Alright. Fokus. Siapa yang hilang fokus, dia tertinggal. Siapa yang hilang fokus, dia tertinggal. Jadi, masing-masing kita akan mula buat soalan yang seterusnya. Okey, jadi soalan yang seterusnya dekat sini, cikgu buat soalan. Okey, 3A tambah ya ada nak tanya ke? Tak ada. Okey, jadi cikgu akan mula selesaikan soalan yang kat depan. Okey, 3A tambah 4B, cikgu buat per 4. Darab. Ni cikgu buat 4. Darab 2 per 3B. Cuba selesaikan soalan ni.
Mula-mula. Tak apalah. Cikgu tak nak. Cikgu tukar soalan. Sorry. Cikgu tukar soalan. Cikgu bagi dia 2 kat sini. Baru tulis cikgu. Okey. Tak payah. Okey. Cuba buat. Pula. Cikgu dia bagi. Dia tu dua dapat pula tu. Baru Cikgu tukar takut 2. susah. Cikgu takut kamu susah. Cuba selesaikan. Kalau siapa ada masalah, bagi tahu cikgu Siapa ada masalah, bagi tahu cikgu. Dua, tiga. Tidak tu. 2, 4. 14. Kamu sebut 14 tadi. 7. Okey. Ajam angkat tangan. Ajam ada soalan ke nak tanya? Dah Tekan. Tekan. Okey. Dalam sisi depan. 2, 6. Tambah. Dah hantar cikgu. Okey. Okey, hantar kat cikgu. Tengok cikgu ajar apa tu? Kawan? Jangan buka cikgu dah. Tengok cikgu kata buat latihan. Siapa yang ada masalah bagi tahu cikgu Cikgu bagi masa. Wow, Cikgu, dah ramai siap. Ya? Yang B tu boleh potong tak cikgu? Yang B tu boleh potong. Yang B tu boleh potong ke? Tak boleh. So maksudnya kalau ke sini dia memang tak boleh potong lah. Ya, kalau dia dalam kurungan kan, jangan kacau. Kalau dia dalam kurungan, jangan kacau. Melainkan luar kurungan ada B, baru kamu boleh potong. Dah siap cikgu je cikgu. Tengok cikgu dia betul ke tak. Itulah dia punya level 2. Kita dah naik level 2 ni, jadi kamu kena fokus. Okey, cikgu bagi masa 1 minit lagi. 1 minit lagi. Cikgu izin saya ke tandas. Okey. Ya, ada siapa nak tanya tu? Kalau yang kecil kau guna pemfaktoran kan? Dengar tak? Apa? Tak dengar. Kalau nak kita guna pemfaktoran kan? Lagi 1 je ke? Ya. Kita cari nombor sifar yang sama dengan huruf yang sama. Okey, jadi cikgu akan mula tunjukkan dekat depan. Kamu tengok betul-betul apa yang cikgu bagi. Okey, jadi masing-masing cikgu mula tunjuk Okey, bila dia ada lebih daripada satu sebutan, kamu tengok kat sini, ada yang tersilap, dia ada 2 tau, 1 dengan 2. Jadi kamu janganlah buat 2 ni darab dengan 4B je, salah. Bila cikgu cakap atas darab atas, keseluruhan dekat atas ni kena darab dengan 2. Maksudnya apa? Kita tak nak confuse, kita buat kurungan. Jadi 2 ni darab 3A, kita akan dapat 6A. Tambah 2 ni juga darab dengan 4B. Jadi dekat situ kita dapat 8B. Baru kita tengok bawah, 4 darab 3B, kita dapat 12B. Sampai sini. Jelas ke sampai sini? Boleh faham ke sampai sini? Okey. Jadi ada yang tanya tadi kan, B dengan B ni boleh potong ke? Okey, jawapan dia tak boleh. Sebab apa? Sebab kalau kamu nak sentuh nombor dia, kamu nak sentuh nombor dia ataupun huruf dia, bila dia ada lebih daripada satu sebutan, jangan kacau. Kamu kena keluarkan dulu.
kamu kena keluarkan dulu. Sebagai contoh, dekat sini kita nak keluarkan pemfaktoran dia. Kita tengok 6A tambah 8B. Kita boleh keluarkan sifar 2. 6 bahagi 2 kita dapat 3A tambah 8 bahagi 2 kita dapat 4B. Jadi dekat sini 2 ni kita boleh keluarkan dah. Jadi bila kita keluarkan 2 dekat sini kita dapat 3A tambah 4B. Maksudnya yang kita boleh kacau adalah nombor dekat luar kurungan ni. Nombor dekat luar kurungan tu 2/12. Kita tekan kalkulator, kita boleh kecilkan. 2 bahagi 2 dapat 2. 2 bahagi 2 dapat 1. Jadi kita dapat 3A tambah 4B per 12 bahagi 2. Kita dapat 6B. Jelas ke semua sampai sini? Boleh faham? Faham. Kamu jangan rasa cikgu senangnya. Senanglah, cikgu tak pergi lagi yang seterusnya. Okey. Jadi masing-masing kita akan pergi kepada soalan yang seterusnya. Kita nak pergi kepada soalan yang seterusnya. Cikgu mula masukkan huruf yang banyak sikit. Cikgu mula masukkan huruf yang banyak sikit. Okey, sebagai contoh masing-masing boleh tengok 2x tambah 3y per 2z sama dengan, cikgu buat dekat sini 3, silap sama dengan pula. Cikgu buat darab 3x per 4y. Okey, cuba selesaikan soalan yang berikutnya. Ini still level 2 ke cikgu? Apa tak dengar? Ini still level 2 kan cikgu? Still level 2. Okey, terima kasih cikgu. Okey. Dah siap ke tu? Ya. Okey. Mulakan jawapannya. Saya mulakan dah. Okey, cikgu cek jawapan sorang-sorang Kalau dah kecil tak nombor sama. Nak tanya nak kecilkan dia depan tu. Jawapan depan. 3 dah nak tidur. Kan? Siapa yang kena kecilkan? 236, 23, 339. Y. Nombor lebih. Awak nak kecil kan? Boleh kecil kan? Okey, jadi cikgu bagi masa lagi 1 minit. Cikgu. Ya? Kalau tuan nak kecilkan memang nombor dia depan tu je kan? Ya, dalam kurungan jangan kacau. Tu cikgu nak highlight kat sini. Dalam kurungan jangan kacau. Bila kita dah separatekan dia daripada luar kurungan, yang kamu boleh kacau hanyalah luar kurungan. Kamu boleh kacau luar kurungan je. Dalam kurungan tu jangan sentuh. Jadi level 2 ni cikgu tunjuk untuk kukuhkan kamu punya konsep. Untuk kukuhkan kamu punya konsep. Okey. Dah siap ke masing-masing tu? Nak dengar suara sikit. Dah siap ke? Belum. Belum. Okey, cikgu bagi masa 1 minit lagi. Okey, jadi 1 minit lagi boleh tengok betul-betul boleh tengok betul-betul. Okey. Jadi cikgu bagi 1 minit, tepat pukul 11.14 cikgu akan tunjukkan jawapan dekat depan. Nanti kalau kamu tengok buku teks, dia terus susah, betul, dia terus susah. Cikgu. Ya. Cikgu, kenapa kalau lepas saya dah ni dia sama je jawapan? Okey, nanti cikgu tunjuk
Cikgu saya tak dapat hantar dekat WhatsApp sebab saya tengah charge phone saya. Okey, tak apa. Okey, terima kasih cikgu. Okey, sama-sama. Okey, jadi habis sudah masa yang diberikan. Kita akan pergi kepada soalan di hadapan. Jadi masing-masing dah ready ke belum? Dah. Okey, jadi kita akan tengok soalan dekat depan. Cikgu ada tengok satu-satu ni, ada yang salah. Ada yang salah. Okey, boleh kecilkan ke cikgu? Okey, tapi itu cikgu nak highlight tu. Bukan semua benda kita boleh kecilkan. Jadi masing-masing boleh tengok Kalau cikgu tulis 2x tambah 3y darab dengan 3x, maksudnya cikgu nak pergi level 3 tahu lepas ni, tapi cikgu risau kamu sampai kat sini. Okey, jadi dekat sini kita kukuhkan level 2. Okey, jadi dia ada lebih daripada satu sebutan kan? Kita keluarkan dekat sini, kita akan dapat 2 darab 3, kita dapat 6x. 2 darab 3y, ni x kuasa 2 3y, kita akan dapat 9xy per 2 darab z, 2z darab 4y, kita dapat 8yz. Fokus cikgu adalah dekat pemfaktoran tu. Okey, pemfaktoran ni dekat sini cikgu ajar kamu balik tentang kembangan. Dekat sini cikgu punya fokus adalah pada pemfaktoran. Jadi 6x kuasa 2 tambah 9xy, 6 dengan 9 bagi sifar yang sama. Sifar yang sama kita dapat sifar 3. 3 letak luar kurungan. 6 bahagi 3 kita dapat 2x kuasa 2. Tambah 9 bahagi 3 kita dapat 3xy. Selesai untuk nombor, kita tengok huruf pula. X kuasa 2 dengan X. Jadi dekat sini kita boleh keluarkan X. Kita akan dapat 2X tambah 3Y. Sampai sini jelas ke semua? Boleh faham? Boleh. Okey. 3X per 2, 3X dalam kurungan 3Y per 8YZ. Okey, kita tengok nombor dia 3 dengan 8. 3 dengan 8 kita boleh kecilkan tak? Tak boleh. Tak boleh. Dia tak ada dalam sifar yang sama. Jadi tak boleh kecilkan. Tapi bila kita tengok dia dalam sifar yang sama, contoh 2 dengan 12 ni, kita boleh kecilkan dekat situ. Jadi dekat sini jangan sentuh. Jadi kalau kamu tengok dekat nombor tak boleh nak kecilkan, jangan kacau. Lepas tu kita tengok dekat huruf, huruf yang kita keluarkan tu pun lain. Jangan kacau juga. Jadi ini je jawapan dia. Konsep dulu. Jelas ke semua yang cikgu tunjuk dekat depan? Boleh faham? Cikgu. Ya. Boleh cikgu. Tiga. Tengku dah habis. Nak tanya soalan ke tu? Saya nak tanya yang faktor tu kan, kenapa yang tiga, kenapa boleh keluarkan X? Kenapa boleh keluarkan X? Sebab sini ada X kuasa 2. Dia ada 2X. Sini ada X. Jadi dekat sini X dengan X kita sama. Jadi X tu kita boleh keluarkan. Jelas? Jelas. Okey. Ada soalan lagi tak kat sini nak tanya? Tak ada kuasa 2 dah. Dia tak ada dah. Dia dah hilang dah kuasa 2 dah. Dia dah hilang dah. Okey. Okey. Jadi habis. Kita akan proceed kepada soalan yang seterusnya. Jadi bila cikgu nak pergi kepada soalan yang seterusnya, masing-masing boleh tengok di hadapan. Masing-masing boleh tengok di hadapan. Okey, ini adalah soalan yang terakhir untuk level 2. Jadi semua orang tak boleh ada silap. Semua orang kena betul ni dekat sini. Okey. Jadi cikgu akan mula buat soalan yang seterusnya. Jadi masing-masing boleh tengok bila cikgu tunjuk. Okey, fokus kita adalah pemfaktoran level 1 dengan dekat mana nombor tu dengan huruf tu kita boleh kecilkan. Itu fokus kita sekarang. Okey, jadi bila cikgu buat 5A tambah 3B per 2A. Okey, kemudian cikgu buat pula darab. Darab. Tengok ke depan. Cikgu letak 2, cikgu letak 4. 4A per, cikgu buat
3A tolak 2B. Okey. Jadi jadi masing-masing takut susah pula kat situ. Cikgu bagi soalan lain lah. Okey, cikgu buat kat sini 4 B. Okey, cuba selesaikan. Cikgu, Ya. tu level ke berapa? Ni level 2. Oh, okey. Terima kasih. Okey. Cikgu tinggal lagi sejam. Sebab kenapa kita tak bahagi. Kalau tak selesai kan cakap kena buat. Kalau tak buat tak tahu. Okey, ni level 2 kena buat Kamu lepas ni cikgu nak masuk level 3 tau. Jadi kena boleh buat. Siapa tak boleh buat kena bagi tahu cikgu. Cara apa? Siapa-siapa ada soalan WhatsApp cikgu. Senang je level 1 dengan level 2 ni senang je. Fahamkan konsep. Atas darat atas, bawah darat bawah. Okey, siapa yang salah tadi salin pembetulan salin pembetulan. Iman ada soalan ke nak tanya tu Iman? Iman mana? Iman tu lah Iman office. Cikgu. Ya. Kan saya dapat jawapan dia kan macam tu kan. Kalau dalam kurungan tu, contoh kalau kan nombor yang kat sebelah kurungan tu kan. Orang dah boleh bahagi dengan nombor yang bawah tu. Tak perlu potong tak perlu potong huruf dekat dalam kurungan tu. Ya, jangan kacau yang dalam kurungan tu. Jangan kacau yang huruf dalam kurungan tu. Kita boleh kacau bila macam dah memang tak boleh dah dekat luar tu. Kita boleh kacau yang dekat luar je. Luar je kita boleh sentuh. Dalam jangan sentuh. Yang sebab saya tengok yang peraturan tu kan yang macam tengok tu yang 3 2x tu kan kita boleh potong. Jadi 3x. Ya betul. Kalau macam tu 4 ni kan ada boleh ke kita potong A ke apa ke dalam kurungan? Oh yang tu kita tak boleh. Yang tu tak boleh. Boleh. Jangan kacau yang ada dalam kurungan. Okey tu. Okey, jadi habis sudah masa. Lepas ni cikgu nak pergi, ni soalan yang terakhir Okey, cikgu akan tunjuklah apa dekat level 2 yang cikgu cuba fokuskan. Okey, jadi masing-masing boleh tengok dekat level 2. Okey, yang pertama adalah level 2 dekat sini, cikgu nak ajar kamu satu benda. Apa yang cikgu nak ajar? Yang pertama, kita tengok pendaraban. Pendaraban adalah macam mana kamu kembangkan. Yang tu cikgu nak kukuh kat level 2 ni. Okey, 4A darab dengan 5A. Jadi 4 darab dengan 5 kita dapat 20. A darab A kita dapat A kuasa 2. Habis dekat situ. Habis dekat situ. 4A darab pula dengan 3B. Jadi dekat sini kita dapat 12AB per. Okey, dekat atas cikgu dah selesaikan. Jelas ke semua yang dekat atas tu boleh faham ke? Jelas. Okey, bagus. Okey, kita kembangkan macam biasa. Okey, tengok belah bawah pula. 2A darab dengan 4B.
2 darab dengan 4, kita dapat 8 AB. Pandai. Okey, habis kat situ. Okey, jadi dekat sini, kalau kamu tengok dalam persamaan, dalam ungkapan tu, mana ungkapan dia dekat atas, 20 dengan 12. Kamu tengok dia ada dalam sifar yang sama. Maksudnya dekat sini, kamu boleh faktorkan. Jadi dekat sini cikgu faktorkan Jadi 20A kuasa 2. 20 A kuasa 2 tambah 12 AB. Nak faktorkan ni kamu tengok nombor yang sama. Jadi nombor dia sifar yang sama kamu kena cari. Kita dapat 4. 20 bahagi 4. 12 bahagi 4. 20 bahagi 4 kita dapat 5A kuasa 2. Tambah 12 bahagi 4 kita dapat 3AB. Selesai untuk nombor. Boleh faham ke semua untuk nombor bahagian pemfaktoran? Boleh. Okey. Okey, untuk huruf A kuasa 2. A kuasa 2 maksudnya dia ada 2A. Jadi kita ada boleh potong A dekat sini. Potong A dekat sini. Potong A dekat sini. Jadi kita boleh keluarkan A daripada kurungan. Jadi yang kita tinggal sekarang ni adalah ni ni Okey, ni 5 cikgu keluarkan tadi. Okey. Silap 4. Ni 4, ini 4. Okey, jadi dekat sini bila cikgu dah keluarkan 4A, cikgu akan dapat 5A tambah 3B. Pandai. Habis. Jadi dekat sini yang cikgu nak highlight yang seterusnya adalah 4A dalam kurungan 5A tambah 3B per 8AB. Ni cikgu nak highlight betul-betul. Okey, yang kamu boleh sentuh, yang kamu boleh kacau adalah yang di luar kurungan. Yang dalam kurungan jangan kacau. Yang dalam kurungan jangan kacau. Jadi sekarang yang dalam kurungan dekat sini, kalau kamu nak kacau dia kena kurungan juga. Tu nanti tu level 3. Jadi kalau dekat sini kita boleh kacau A dekat luar sahaja. A dekat dalam jangan kacau. A dekat dalam kurungan tu jangan kacau. Jadi kita boleh kacau A dekat luar kurungan saja. Jadi kita potong A dekat sini. Habis untuk A. Kemudian 4 dengan 8 dia ada sifar yang sama. Bahagi 4. Bahagi 4. Kita akan dapat 5A tambah 3B per 4B. Inilah kita punya jawapan. Jelas ke semua? Boleh faham? Boleh. Okey, bagus. Cikgu nak masuk level 3. Boleh ke cikgu nak masuk level 3? Boleh. Okay. Jadi, cikgu dah mula masuk level 3. Okey. Cikgu, sebelum cikgu masuk level 3, cikgu akan highlight apa yang cikgu nak cuba terang dekat level 2. Level 2, masing-masing boleh tengok. Level 2 dengan level 1, tengok Level 1 dia ada satu sebutan je. Jadi kamu boleh darab macam biasa. Tapi level 2 dia ada 2 sebutan. Jadi bila dia ada 2 sebutan kamu kena hati-hati. Perkara pertama kamu kena hati-hati adalah kamu kena tengok nombor tu boleh difaktorkan ke tak. Jadi yang dekat sini cikgu buat soalan sendiri. Kenapa? Sebab cikgu nak nampakkan bila dia ada lebih daripada satu sebutan, hati-hati. Sebab apa? Sebab kadang-kadang dia boleh faktorkan. Itu yang pertama. Jelas ke semua highlight cikgu yang pertama? Okey. Kita boleh faktorkan. Yang kedua, yang kamu nak kacau, jangan kacau dalam kurungan. Kita kacau yang luar kurungan sahaja. Jadi dekat sini, jangan kacau. Walaupun dekat sini ada 2, jangan kacau. Kita kacau yang luar kurungan sahaja. Itu je yang cikgu nak highlight kat sini. Kita sentuh luar kurungan sahaja. Jadi cikgu pergi slow. Cikgu tak pergi laju-laju pun. Jelas ke semua level 2 ni? Boleh faham? Jelas. Boleh. Bagus. Jadi dekat level 2 ni kita ada lebih kurang 4 dah soalan. Okey, kita pergi pula kepada level 3. Kita pergi pula kepada level 3. Dah ready ke belum ni? Nak dengar suara sikit. Dah ready ke belum? Okay. Level 3. Kalau level 2 kamu level 3 lagilah kamu Jadi tengok betul-betul. Level 3 masing-masing boleh tengok soalan ni.
2I tambah F per, cikgu letak 8I tolak 2I kuasa 2 darab 4I tolak I kuasa 2 per 2IF tambah F kuasa 2. Okey, cikgu sebelum cikgu nak teruskan, cikgu nak tanya, tengah fokus ke? Okey. Jadi Pening lah cikgu. jangan pening lagi. Jadi dekat sini cikgu ajar kamu cara mudah. Dia mudah je sebenarnya. Jadi masing-masing boleh tengok. Masing-masing boleh tengok. Yang pertama, kalau level 2, dekat sini cikgu letak satu je sebutan. Dekat sini dia ada satu je. Tapi level 3 cikgu tunjuk dia dah ada 2 benda dah. Dia ajar buat satu. Okey, jadi masing-masing boleh tengok dekat depan. Senang sahaja. Yang pertama, pemfaktoran kamu kena pandai. Kamu faktorkan dulu satu-satu. Jangan buat macam ni. Kamu pergi buat 2I tambah F darab 4I tolak I kuasa 2. Jangan buat macam tu. Sabar dulu. Cikgu akan tunjuk. Okey. Pemfaktoran level 1. Pemfaktoran level 1. Pemfaktoran level 1 apa? Kita cari dekat nombor. Kita cari sifar sama. Ni nota cikgu. Dekat huruf, kita cari huruf sama. Macam tadi. Okey. Jadi masing-masing boleh tengok. 2I tambah F. Kita boleh kecilkan tak dekat situ? Cikgu nak tanya kamu. Kita boleh faktorkan tak dekat situ? Tak boleh. 2I tambah F. Nombor sama. Sini 2, sini 1. Tak boleh. I dengan F. Huruf dah lain. Jadi kamu salin saja dekat belah bawah. 2I tambah 1F. Okey. Kemudian masing-masing boleh tengok dekat sini pula. Yang kotak warna biru cikgu buat. 8I tolak 2I kuasa 2. 8 dengan 2 tu, dia ada sifar sama tak? Cikgu nak tanya kamu, dia ada sifar sama tak? Ada. Apa sifar dia? Kedua. Ya, pandai. 8 kena bahagi 2. 2 kena bahagi 2. 8 bahagi, maksudnya bila kita dah cakap dia sifar 2, kita keluarkan 2 daripada kurungan. Jadi sekarang 8 bahagi 2 kita dapat 4. 2 bahagi 2 kita dapat negatif 1. Okey, sampai situ jelas ke semua? Jelas. Tengok huruf. Dia ada huruf sama tak? Sini I ada 2. Ada boleh potong tak dekat situ? Boleh potong. Ya, kita potong I satu dekat sini. Jadi tinggal 4 ni tak ada I sebelah dia. Tapi 2 I ni kita potong satu, ada lagi 1 I. Jadi kita tinggal I dekat sini. Jadi kita dapat 2 I dalam kurungan 4 tolak 1 I. Jelas ke semua dekat situ? Boleh faham? Boleh faham. Okey, bagus. Darab 4I, tengok kepada kurungan yang seterusnya. Dalam kurungan warna hijau, dia ada nombor sama. Nombor sama, dia ada sifar sama tak dekat situ? Sini 4, sini 1. Dia ada sifar sama tak dekat situ? Tak ada. Tak ada. 1, 4, 1, 1. Jadi dia tak ada. Sifar sama macam ni contoh. Kamu boleh keluarkan 8 dengan 2. Habis. Dia tak ada nombor kita tak boleh keluarkan. Sebab dia tak ada sifar yang sama. Kemudian dekat sini, dia ada huruf yang sama tak dekat sini? Cikgu nak tanya kamu, dia ada huruf yang sama tak? Ada. Sini I. Sini I ni ada 2. Maksudnya kamu boleh potong. Jadi I tu bila dia ada huruf yang sama, kita keluarkan huruf tu. Jadi dekat sini bila kita keluarkan, kita tinggal 4 dekat sini. Dekat sini kita dapat tolak I. Jelas ke semua? Boleh faham sampai sini? Cikgu. Cikgu. Ya? Macam mana I tu boleh kat luar tu? Macam mana I tu boleh kat luar? Ni kita keluarkan I ni. Ni kita keluarkan dia ada huruf yang sama I ni. Nampak? Ke pening? Okey. Cikgu keluarkan. Tengok kepada yang warna hijau. 4I tolak 1I kuasa 2. Cikgu keluarkan yang warna hijau 4
4i tolak 1i. Kan dia ada huruf sama, kita cari huruf sama. Jadi dekat bahagian ni dia ada i. Jadi kita boleh keluarkan i. Ni dekat sini dia ada i juga, tapi dia ada 2i. Jadi kita keluarkan 1i. Bila kita keluarkan, dekat sini kita tinggal 4. Sebab apa? Sebab i ni kita dah bawa keluar. Dekat sini kita tinggal 1i. Sebab apa? Sebab i ni kita dah bawa 1 keluar. Itulah sebab dia. Jelas ke? Adalah. Okey, bagus. Jadi, seterusnya masing-masing boleh tengok. Masing-masing boleh tengok dekat depan. Nanti cikgu akan tunjuk satu-satu. Okey, tengok pula kotak warna merah. Kotak warna merah 2EF tambah F kuasa 2. Okey, agak-agak huruf apa yang kita boleh keluar dekat sini? F. Ya, kita boleh keluarkan huruf F. Jadi bila kita keluarkan huruf F, dekat sini dia tinggal 2 dengan I, dekat sini dia tinggal 1. Jelas ke semua? Boleh faham? Boleh. Okey. Jadi dekat sini kita akan dapat F 2I tambah 1F. Okey, sampai sini jelas ke semua? Boleh faham Okey, jelas? Boleh faham? Saya nak tanya soalan. Ya. Dia daripada yang awal-awal kita buat tu, yang 8i dengan tolak tu. Kenapa kita kena buat, kenapa kita kena darab yang bawah bukan yang atas? Kita kena darab yang bawah mana ni? Tak, macam kita nak kena selesaikan yang bawah. Kenapa tak selesaikan atas? Tak. Kalau kita nampak dia, okey, kita tengok kat tadi level 2 kan. Kalau dekat level 2 kita nampak dia ada sebutan kan, 2 sebutan kan kat sini kan. Kita check, dia boleh mesti ada benda boleh keluarkan. Jadi sebab tu cikgu tak terus selesaikan lagi. Ni level 2. Sebab level 2 cikgu nak ajar kamu supaya pemfaktoran kamu bagus. Level 3 dekat sini cikgu dah mula tunjukkan dekat sini boleh faktor, dekat sini boleh faktor, dekat sini boleh faktor. Benda yang sama je, kita cari nombor dengan huruf yang sama. Jelas kat situ. Boleh faham? Oh, faham. Bezakan. Level 2 dekat sini je dia ada 2 sebutan. Jadi bila dia ada 2 sebutan, dekat sini je dia ada 2 sebutan. Jadi bila dia ada 2 sebutan, cikgu ajar kamu pemfaktoran dekat sini. Cikgu nak highlight kat kamu tentang pemfaktoran tu. Tapi bila dekat level 3 dekat sini, dia semua ada 2 sebutan. Sini ada 1, 2 sebutan. Sini ada 2 sebutan. Sini ada 2 sebutan. Sini ada 2 sebutan. Jadi bila dia ada 2 sebutan, kamu kena keluarkan untuk nombor cari sifir sama. Untuk huruf cari huruf sama. Jelas ke semua? Boleh faham? Boleh faham you. Okey. Boleh. Terima kasih cikgu. Okay, bagus. Jadi masing-masing boleh tengok dekat atas. Sekarang yang ni sebenarnya dia dalam kurungan. Cumanya dia ada nombor 1. Okey, jadi masing-masing boleh tengok. Cikgu, macam mana nak selesaikan? Tengok betul-betul. Dalam kurungan dekat sini 2i tambah 1f. Dalam kurungan dekat sini 2i tambah 1f juga. Kalaulah fraction, kalau kita buat xy per xz, kalau dia huruf yang sama kita boleh potong. Tapi sekarang dia adalah kurungan yang sama. Maksudnya kita boleh terus potong kurungan tu. Jelas ke semua? Boleh faham? Jelas. Sebab apa cikgu boleh potong? Sebab kurungan dekat atas cakap pasal 2i tambah 1f. Kurungan dekat belah bawah dia bercakap juga tentang 2i tambah 1f. Jadi kita boleh potong dekat situ. Okey, cikgu. Ya. Bukan yang 2i tambah 1f yang dekat atas tu tak ada kurungan tu. Okey, dia sebenarnya ada nombor 1. Dia ada nombor 1 dekat sini. Dia ada 1 kat situ. Kalau kamu tak nak tengok kan kalau cikgu cakap kalau ada lebih daripada 1 sebutan, dia sebenarnya ada dalam kurungan. Jelas Tengku Darwish. Boleh faham? Alamak, tak faham sangatlah. Okey. Tak. Bila dia ada lebih daripada 1 sebutan, okey, contohlah kalau cikgu buat 2i tambah 1f ni, kalau cikgu nak darab dengan 2, cikgu tak boleh buat macam ni. Kenapa? Kenapa cikgu tak boleh buat macam ni? Sebab dia ada lebih daripada 1 sebutan. Ni sebutan pertama, ni sebutan kedua. Jadi sebenarnya dia adalah dalam 1 kurungan. Jelas ke Tengku Darwish tu?
Okey. Okey, Tapi jelas? kalau kita lepas potong tu jadi satu lah kan? Ya, dia sebenarnya kalau kamu nampak, contohlah kat sini kan. Sebenarnya ni ada kurungan. Bila kamu nampak ni kan, soalan ni sebenarnya ni dalam kurungan. Ni dalam kurungan, ni dalam kurungan, ni dalam kurungan. Sebab apa dia semua tu dalam kurungan? Sebab dalam tu dia ada lebih daripada satu sebutan. Jelas? Jelas. Okey. Jadi kita boleh potong dekat sini. Salin. Okey, kemudian 4 tolak 1i ada dekat belah bawah. 4 tolak 1i ada juga dekat belah atas. Jadi dekat sini kita boleh potong juga kurungan ini. Jelas ke semua? Boleh faham? Boleh. Okey. Ya, ada nak tanya apa tu? Kenapa dia silang bukan dia atas bawah? Kenapa dia silang atas bawah? Okey, kalau cikgu gabungkan pun, dia sama je, satu atas, satu bawah. Satu atas, satu bawah. Cikgu, Nampak? kalau yang kurungan tu tak boleh apa nama tu, tak boleh potong, maksudnya kita kena darab dia lah kan? Okey, kalau cikgu cakap 4 tolak 1i ni dekat atas, 4 tolak 1i juga dekat atas. Ini adalah situasi kamu tak boleh potong. Sebab dua-dua dekat atas. Okey. Habis Jelas? Boleh Jelas. Cikgu, Okey, dia memang bagus. wajib atas bawah je ke boleh potong? Ya, betul. Dia atas dengan bawah je. Dia atas dengan bawah je. Jangan kacau kiri kanan. Dia atas dengan bawah je. Okey, semua ada soalan nak tanya? Tak ada. Tak ada. Okey, jadi masing-masing boleh tengok kat depan. Cikgu tunjuk. Okey, sekarang lepas kita potong kurungan ni, kita dapat 1. Lepas kita potong kurungan dekat belah bawah ni, kita dapat 2i. Darab, lepas kita potong kurungan dekat sini, kita dapat i. Lepas kita potong kurungan dekat sini, kita dapat f. Jadi dekat sini macam level 1. 1 darab i dapat i, 2i dapat 2if. I dengan i boleh potong. Jadi dekat sini kita akan dapat jawapan dia 1/2f. Alright ke semua? Cikgu kasihan. Tu lah cikgu cakap. Ini adalah soalan yang mencabar. Ini adalah soalan yang mencabar. Tapi tak bermakna kita tak boleh buat. Okey, cikgu terangkan daripada awal. Masing-masing dah ready ke cikgu nak terang daripada awal ni? Cikgu. Okey. Cikgu. Okey. Terangkan daripada awal, cikgu. Terangkan daripada awal Jadi masing-masing boleh tengok dekat depan. Okey. Jadi kalau kamu faham yang ni, kamu faham yang lain. Okey, tengok cikgu akan terangkan daripada awal. Okey, cikgu ambil 2i tambah 1f per 2i tambah 1f per 8i tolak 2i kuasa 2 darab 4i tolak i kuasa 2 per 2if tambah f kuasa 2. Okey, ini soalan dia. Okey, masing-masing dah ready ke? Okey, masing-masing dah ready ke? Nak dengar suara sikit? Ready. Okey, yang lain nak dengar suara sikit? Dah ready ke? Dah. Jadi, masing-masing boleh tengok dekat depan. Cikgu akan terang daripada awal. Tengok dekat sini. Okey, ni level 3. Bila kamu nampak dia dekat satu bahagian tu, ada lebih daripada satu sebutan. Sebagai contoh, dekat sini dia ada sebutan pertama, sebutan kedua. Sini pun ada 2 sebutan. Sini pun ada 2 sebutan. Sini pun ada 2 sebutan. Sebenarnya dekat sini semua ni ada dah kurungan dekat diri masing-masing. Okey, sampai situ jelas ke? Boleh faham? Okey. Faham. Jadi, okey, bagus. Jadi kita nak keluarkan, kalau kita nak keluarkan, kita kena tengok pemfaktoran level 1. Pemfaktoran level 1 dekat sini kita cari huruf yang sama dengan sifar yang sama. Cikgu salin balik pemfaktoran. Kita buat pemfaktoran. Untuk pemfaktoran, tengok pemfaktoran yang pertama kita kena tengok nombor. Kenapa kita kena tengok nombor? Sebab kita kena cari sifar yang sama.
Jadi yang kedua kita tengok huruf. Kenapa kita kena tengok huruf? Sebab kita kena cari huruf yang sama. Jadi kalau dua-dua ni dia tak ada sifir sama, dia tak ada huruf sama, jadi tak payahlah nak keluarkan apa-apa. Sampai situ jelas ke semua? Boleh faham sampai situ? Boleh ke? Boleh. Okey. Jadi cikgu akan teruskan. Tengok kepada kurungan pertama. 2i tambah 1f. Okey, nombor dia dekat sini 2, nombor dia dekat sini 1. Mana ada, okey, 2 dengan 1 ni dia tak ada dalam sifir sama. Kalau 2, 4, 6, 8. Jadi kamu tak boleh nak keluarkan apa-apa. Nombor tu dia tak ada sifir sama. Kemudian, nombor kamu dah tengok huruf pula. Huruf dekat sini I, dekat sini F. Jadi dia tak ada huruf yang sama. Sebab itulah cikgu salin balik 2i tambah 1f. Kat situ jelas ke semua? Boleh faham? Boleh ke? Okey, baik. Okey, kemudian cikgu highlight dekat kotak warna biru ni. Tengok betul-betul 8i tolak 2i kuasa 2. Yang pertama kita tengok nombor dia. Nombor dia ada dalam sifir yang sama, 8 dengan 2. Maksudnya 2 tu ada dalam sifir 2. Jadi dekat sini 8 bahagi 2, 2 bahagi 2. Maksudnya dekat sini kita keluarkan nombor 2 daripada kurungan tu. Jadi 8 bahagi 2 kita dapat 4i. 2 bahagi 2 kita dapat 1i kuasa 2. Oh, itu untuk nombor. Sampai situ jelas ke? Boleh faham? Sampai situ jelas ke semua? Boleh faham ke? Boleh. Okey. Lepas tu kita tengok huruf pula. Cari huruf yang sama. Sini I kuasa 2. Maksudnya kamu boleh keluarkan I. Bila kita keluarkan I, luar kurungan kita jadi 2i sebab kita keluarkan dah. Jadi lepas kita keluarkan dah 4 ni dia tinggal single. Dia jadi 4 je. Tolak 1i kuasa 2. Jadi dekat sini dia tinggal i sahaja. Jelas ke semua yang kurungan warna biru? Jelas. Okey. Jadi sebab itulah dekat kurungan warna biru hasil dia cikgu akan dapat 2i dalam kurungan 4 tolak 1i. Okey, sampai situ. Acanai, beres? Masih boleh follow lagi ke? Okey. Jadi masing-masing tengok dekat depan. Cikgu akan proceed pula kepada kurungan yang seterusnya. 4i, tengok ni 4i tolak i kuasa 2. Cari nombor yang sama. Ada ke nombor yang sama kita boleh keluarkan kat sini? Ada ke sifir yang sama? Tak ada. Jadi bila tak ada nombor yang sama, kita tengok pula huruf yang sama. Sini i. Oh, kita boleh keluarkan i sebab dua-dua ada i. Jadi kita keluarkan i daripada kurungan. Dekat sini kita ada 4 tolak i kuasa 2. Kita dapat i sahaja. Jelas ke semua dekat situ? Boleh faham? Okey, bagus. Jadi sebab itulah dekat sini cikgu letak i dalam kurungan 4 tolak i. Habis. Okey, kurungan yang seterusnya cikgu buat warna merah. Okey, tengok ni 2i f tambah f kuasa 2. Kita tengok nombor. Nombor dia ada sifir sama tak? Tak ada. Sini 2, sini 1. Tak ada sifir sama. Jadinya tak payah nak keluarkan nombor. Okey, kita tengok pula huruf. Ada huruf apa yang sama dekat sini semua? Ada huruf apa yang sama dekat sini? F. Jadi kita potong F dekat sini 1. Kita potong F dekat sini. Jadi kita akan dapat F tu duduk luar kurungan. Kita keluarkan F tu dulu. Yang tinggal kat sini 2i. Tambah. Sini kan ada F kuasa 2. Jadi dia ada lagi 1F. Jelas ke kat situ? Boleh faham? Boleh, jelas. Okey, bagus. Jelas, jadi dekat sini kita dapat F dalam kurungan 2i tambah 1F. Okey, habis. Okey, nak potong. Nak potong atas dengan bawah kena sama. Kalau tadi cikgu cakap kita jangan sentuh dalam kurungan. Cikgu tak sentuh dalam kurungan. Cikgu sentuh kurungan tu. Sebab apa? Sebab kurungan dia sama. Nombor atas
sama dengan nombor bawah. Jadi kita boleh potong. Jadi lepas kita potong, dia tinggal satu kat sini. Jangan biarkan dia kosong. Dia ada satu sebenarnya kat sini. Jadi kita akan dapat satu je kat situ. Kalau kat sini, tinggal F sahaja. Jelas ke kat situ? Boleh faham? Boleh. Okey. Kurungan yang seterusnya. Tengok atas, tengok bawah. Tengok atas, tengok bawah. Okey, dekat atas ada 4 tolak I dalam kurungan. Dekat bawah ada 4 tolak 1 I dalam kurungan. Maksudnya benda yang sama. Kita boleh terus potong juga. Okey. Macam mana? Jelas ke sampai sini? Boleh faham lagi ke? Boleh ke? Okey. Jadi, Cikgu. bagus. Ya? Cikgu, kenapa dekat yang bahagian atas 2I tambah 1F tu depan dia ada 1 tiba-tiba? Sebab takkan kita nak letak dia kosong. Sebenarnya dia ada 1 dekat situ. Thank you, cikgu. Okey. Okey, kalau apa Uz nak tahu kan? Kalau Uz nak jawapan juga kenapa 2I tambah 1F kita kena letak 1. Okey, boleh? Cikgu boleh terangkan 2I tambah 1F. Okeylah, kita cakap 2 ni ada dalam sifir 1. Okey, kita keluarkan 2 bahagi 1 dapat 2 tambah 1 bahagi 1 dapat 1 juga. Sebab tu lah ada nombor 1 dekat situ. Jelas Uz? Okey, yang lain sampai sini kita tengok. Yang kita dah potong jangan salin dah. Kalau dekat sini kita dah potong 2I tambah 1F. Jadi dia tinggal 1. Dekat belah bawah kita dah potong, kita akan dapat 2I je. Darab dekat belah atas yang belah kanan kita dah potong, kita tinggal I je. Dekat sini, dekat ni kita dah potong, kita tinggal F sahaja. Jelas ke semua? Boleh faham? Jelas. Okey. Jadi atas darab atas. 1 darab I kita dapat 1I. 2 darab IF kita dapat 2IF. Nampak ni kita dah sampai sini dah. Jadi bila dia ada dalam huruf yang sama. Sini ada I, sini ada I. Jadi kita kena potonglah sebab dia ada huruf yang sama. Jadi jawapan kita dekat sini 1/2F. Macam mana semua? Okey ke setakat ni? Okey. Okey. Alhamdulillah. Tak apa. Buat latihan. Kita proceed kepada sesi latihan. Masing-masing. Cikgu nak terus kepada sesi latihan. Boleh ke? Boleh ke ni? Cikgu nak pergi kepada sesi latihan. Boleh. Okey. Boleh. Jadi, masing-masing salin ni elok-elok, salin ni kemas-kemas. Kamu cuba bayangkan dah. Cikgu dah terang sampai macam ni. Kalau dekat sekolah macam mana nak kena terang ni depan 40 student. Jadi salin nota cikgu elok-elok. Jadi senang je sebenarnya. Kalau kamu tengok dia ada lebih daripada 1 sebutan, dia mesti boleh faktorkan. Okey, daripada contoh yang cikgu tunjuk, cikgu nak semua orang cuba buat soalan ni. 2M tolak 2N per X tambah Y darab 4X tambah 4Y. Kemudian, cikgu letak kat sini 10. Cikgu letak 10 je kat situ. Okey, cuba selesaikan soalan ni. Muiz, macam mana Muiz? Boleh follow lagi tak ni Muiz? Boleh. Okey. Tengku Darwish macam ni Tengku Darwish? Boleh follow lagi tak? Boleh lah cikgu. Yang mana yang pening tu? Tak. Saya tengok soalan ni X tambah Y tu boleh ke buat kurungan dia? Tak boleh. X tambah Y situasi dia sama dekat sini. 2I tambah F. Jadi kita tinggalkan je kurungan macam tu. Apa? Yang 10. Yang 10 jangan kacau dulu. Selagi kita ada 2 sebutan ni, kita keluarkan dulu dia punya pemfaktoran. Kita keluarkan dulu dia punya pemfaktoran. Betul ni 2 Cari huruf sama, cari sifir sama. tolak 2N per X Y darab
Tak apa, buat je. Buat je. Cikgu bagi masa. Cikgu bagi masa ni panjang sikit lah. 3 minit. Sekejap cikgu, kalau yang 2M tolak 2N tu, boleh buat kurungan kan? Biar macam tu cikgu. Ya, betul. Jadi Kita boleh buat kurungan. 2M tolak 2N. Apa? Again. Maksudnya, kalau dalam kurungan tu kan, 2M tolak 2N, sebelah kurungan tu satu lah kan? 2M tolak 2N tu? Sebelah kurungan tu satu? Kan sifar dia yang sama kan 2. Jadi dalam tu ada 2 lah. Luar kurungan tu ada 2 lah. Betul lah kan. 2 lepas tu 1M tolak 1N. Okey. Ya, 2 dalam kurungan 1M tolak 1N. Macam tu cara dia. Tak apalah, tak apa. Siapa yang faham yang ni, dia boleh faham yang lain pun. Cikgu bagi masa Jangan rasa susah Jangan rasa susah. Sebab soalan ni kita boleh selesaikan je. Okay, kita buat latihan ni je. Kita buat latihan ni je sampai habis. Cikgu, so yang saya dah boleh potong yang X, Y tu kan. Lepas tu yang 2M, 1M tolak 1N ni biarkan je lah kan? Ya, kita biarkan je. Cikgu yang 10 tu macam mana cikgu? Apa? Yang 10 bawa 4X tambah 4Y tu. 4X tambah 4Y kan kita boleh faktorkan. Kita boleh keluarkan 4 kurungan X tambah Y. Tak dengar? Yang kat bawah dia tu kan 10 kan? 10 tak payah kacau. 10 tak payah kacau. Okey. Sebab dia satu je sebutan. Kalau satu sebutan tak payah kacau. Kita kacau yang ada 2 sebutan je. Cikgu, kalau dapat jawapan akhir boleh pemudahkan kan? Ya, betul. Kita permudahkan. Nak permudahkan dekat luar je. Jangan kacau yang dalam kurungan. Cikgu macam mana ni cikgu? Saya dapat cikgu, 2. Saya dapat 2 kurungan 1M tolak 1N per 1 darab 4 per 10. Lepas tu darab 4 per 10. Okey. Cikgu akan tunjukkan soalan ni. Boleh ke? Cikgu nak mula buat kat depan? Boleh. Tak apalah. Cikgu sendiri akui. Cikgu sendiri akui yang bab ni agak mencabar sebenarnya untuk form 2. Sebab apa? Sebab bab ni orang kata memang silibus yang kamu kena hadamkan. Okey, kamu tak percaya bab ni. Okey, orang cakap semua form 2 senang kan? Kalau kamu ada kakak form 4 ke kakak form 5, kamu suruh dia jawab soalan ni. Kalau ada mak ayah, kan, kamu suruh mak ayah kamu jawab soalan ni. Bukannya kita nak tahu boleh jawapan betul ke tak. Kita nak tahu Budi boleh jawab tak. Okey, sebab bila cikgu cakap soalan macam ni, cikgu pun mula-mula tengok, macam ni silibus form tu. Tapi nak buat macam mana? Kita kena hadamkan. Jadi kalau silibus tu makin susah, kita kena makin banyak latihan. Kalaulah orang kata cabaran tu makin besar, kita kena training lagi kuat. Itu yang cikgu nak highlight dekat situ. Okey. Ke semua? Boleh ke cikgu nak cuba buat soalan dekat depan? Nak dengar suara sikit. Boleh ke cikgu nak buat suara kat depan? Boleh. Okey. Jadi masing-masing boleh tengok dekat depan Jadi masing-masing boleh tengok dekat depan. Okey. Sekarang ni cikgu nak dengar suara lagi lah. Tengah dengar ke suara cikgu? Boleh. Okey, baik. Okey, yang mana yang ada 2 sebutan?
Okey, kita check. Oh, ni ada sebutan pertama, ni ada sebutan kedua. Oh, dia ada lebih daripada satu sebutan. Okey. Oh, yang ni dia ada satu sebutan. Oh, ni ada dua sebutan. Oh, dia ada lebih dua sebutan. Sama juga dengan X, Y. Dia ada lebih dua sebutan. Satu sebutan. Jadi dekat sini, dia ada satu, dua. Ada dua sebutan. Yang ada dua sebutan, yang ada tiga sebutan. Kamu kena faham dia sebenarnya dalam kurungan. Kita fahamkan konsep tu dulu. Jelas ke semua? Boleh faham ke sampai situ? Okey. Jadi maksudnya sini ada kurungan. Sini ada kurungan. 10 ni tak ada kurungan ke? 10 ni satu je sebutan. Jadi bila dia satu je sebutan, tak payahlah kamu nak buat kurungan dekat situ. Jelas ke sampai situ? Boleh faham? Boleh. Yes. Okey, baik. Okey, kita pergi kepada cikgu terang slow-slow. Cikgu terang slow-slow. Jangan risau, cikgu tak laju pun. Okey, 2M tolak 2N. Jadi masing-masing boleh tengok. 2M tolak 2N. Dia ada sifar yang sama tak kat sini? Cikgu nak tanya kamu, dia ada sifar yang sama tak? Ada. Ada. Sifar berapa? Sifar berapa? Ya. Maksudnya kamu kena sini bahagi 2, sini bahagi 2. Jadi kita keluarkan 2 daripada kurungan tu. 2 bahagi 2 dapat 1M tolak 2 bahagi 2 dapat 1N. Jadi, okey, kita tengok huruf pula. Dekat situ ada huruf yang sama tak? Ada tak huruf sama? 1M, satu lagi N. Dia tak ada huruf yang sama. Jadi dekat sini kita akan dapat 2 dalam kurungan 1M tolak 1N. Jelas ke semua? Boleh faham kat sini? Okey, bagus. Okey. Cikgu pergi pula. Dalam kurungan X tambah Y. Oh, dia tak ada sifar sama. Dia tak ada huruf sama. Jadi kita tulis sahaja X tambah Y. Okey, darab. Darab. Kamu tengok pula sebutan yang seterusnya. 4X tambah 4Y. Dia ada sifar yang sama tak? Cikgu nak tanya kamu. Dia ada sifar yang sama tak? Ada. Sifar apa yang sama dekat situ? 4. Ya. Jadi kita keluarkan 4 daripada kurungan. 4 bahagi 4 dapat 1X. 4 bahagi 4 dapat 1Y. Maksudnya kita kena salin dekat sini 4 dalam kurungan 1X tambah 1Y per 10. Jelas ke semua? Jelas. Okey. Sampai sini dulu. Siapa yang dah dapat sampai sini dia dapat markah dah. Siapa ada soalan kat sini? Ada. Okey, X tambah Y dekat belah bawah ni sebenarnya dia ada nombor 1 Ingat, setiap huruf kalau kamu tengok dia single, kamu jangan ingat dia single miggle. Dia sebenarnya ada nombor 1 dekat situ. Okey, jadi dekat sini cari yang mana kamu tengok kurungan dia sama. 1X tambah 1Y dengan 1X tambah 1Y. Jadi dekat sini kamu boleh potong. Jelas ke semua? Jelas. Jadi dekat sini kita tinggal 2, 1M tolak 1N darab. Ni sebenarnya ada 1 ni ada 1. Ingat, kalau kurungan tu kamu tak dapat nak keluarkan apa-apa, letak 1 dekat situ. Okey, 4 per 10. Jadi nak buat apa? Atas darab atas. Cikgu nak kena buka semua. Tak payah. Kan cikgu cakap jangan sentuh yang dalam kurungan. Jadi dekat sini 2 darab dengan 4. Kita dapat 8. 1M tolak 1N per 1 darab 10. Kita dapat 10. Itu cara dia. Jadi kita boleh kecilkan ke tak kat situ? 8 dengan 10 tu kita boleh kecilkan ke tak? Boleh. Ya. Lepas ni kita buat bahagi 2. Bahagi 2. 8 bahagi 2 kita dapat 4. 1M tolak 1N per 10 bahagi 2 kita dapat 5. Inilah jawapan kita. Baru faham cikgu. Okey ke semua? Kita cuba satu lagi soalan, boleh ke? Kita cuba satu lagi soalan? Boleh. Okey, kita test power masing-masing. Okey, jadi itulah apa yang cikgu highlight dekat sini. Dia dah masuk level 3 ni. Dia ada 4 level sebenarnya. Tak apalah. Kita pergi confirmkan, bagi power betul-betul level 3. Okey, jadi ini jawapan dia. Siapa yang salah salin pembetulan. Siapa yang tak tahu bukan bermaksud kamu tak boleh buat.
Kamu tak boleh buat tadi. Lepas ni kamu kena boleh buat. Kita semua, kita cuba boleh buat soalan seterusnya. Boleh ke? Boleh. Okey. Baik. Kita akan cuba buat soalan yang seterusnya. Jadi dekat sini, cikgu akan pergi kepada soalan yang seterusnya. Okey. Siapa yang salah tadi salin pembetulan. Siapa yang dah boleh salin, kita buat soalan yang seterusnya. Tengok soalan yang cikgu tulis. Cikgu pun tengok kat sini tahu soalan. F tolak 1 per EG tambah 2E darab G tambah 2 per G tambah 2 per FG tolak G. Cuba selesaikan. Apa ni? Banyak huruf. Yelah, dia dah mula banyak huruf dah sekarang ni. Tapi kamu tengok, semua dekat sini ada lebih daripada satu sebutan tak? Cikgu nak tanya kamu. Semua dekat sini ada lebih daripada satu sebutan tak? Dia lebih daripada satu sebutan. Maksudnya semua tu ada dalam kurungan. Kamu kena buat kurungan dia, kena buat kurungan dia, kena buat kurungan dia. Cikgu. Ya? Yang FG tu kan? G ada 2 kan? So G dengan F saja ke? F sajalah. F saja. Tolak G tu kena tulis. G tu tak boleh tinggalkan kosong. Dia jadi G dalam kurungan F tolak 1. Kena ada tu. Kan sebenarnya kan dia ada nombor 1 dekat sini. Setiap nombor kalau kamu nampak dia single, sebenarnya dia ada nombor 1. Boleh faham Nahidi ni? Boleh. Kalau yang G tambah 2 tu macam mana cikgu? Kalau G tambah 2. G tambah 2 tu ada tak sifir sama dengan huruf sama? 1. Jadi tak ada. Jadi kita biarkan je. Tak ada, okey. EG tambah 2E tu kena potong E. Ya, betul Sophie. Kita kena potong E tu. Sekejap. So maksud kalau G tambah 2 ni kan, sebab dia ada sama iaitu yang E kurungan G tambah 2 tu dia sama dengan atas G tambah 2. Boleh potong je kan kalau tak ada kurungan. Kita boleh potong. Atas dengan bawah kita boleh potong. Sebenarnya tinggal 1 je lah kan? Ya. Potong. Jangan tak potong deh. Cikgu dah siap. Dah siap Okey. Hantar kat cikgu. Lepas ni kita buat satu lagi latihan. Kita buat satu lagi latihan. Cikgu nak bagi masing-masing betul-betul faham. Tapi jawapan ni 1 je. Jawapan ni 1 je. Ya ke? Kita tengok betul-betul kat depan. Cikgu. Ya? Ni sampai level 3 je. Hari ni sampai level 3 je. Ni jawapan dia kosong ke apa? Jawapan dia jangan biarkan potong macam tu. Sekejap cikgu, kalau contoh cikgu kalau 1 per 1 boleh kita tulis 1 je kan? Macam mana? Kalau contoh 1 per 1 boleh je kan tulis 1 je? Boleh. Jawapannya saya dapat 1 per 1 EG. Lepas tu boleh cakap saya tulis 1 EG je. 1 per 1 EG? Nanti cikgu tunjuk Cikgu. Ya. Cikgu. Ya, cikgu di sini. Sekejap cikgu, sorry cikgu. Betul lah kan 1 per EG. Sekejap siapa? Okey, tak apalah. Ya, siapa nak tanya tadi? Tanya. Cikgu. Apa tu yang F tolak 1 tu nak buat kurungan, lepas tu depan dia 1 ke? Ya, depan dia ada 1. Terima kasih tu. Okey. Siapa lagi nak tanya tu? Ada tadi seorang tadi. Pening sikit cikgu. Alamak, sorry. Cikgu tak nafikan. Kalau kamu pening sebenarnya kamu normal. Siapa yang pening dia normal. Kalau siapa yang tak pening dia tak normal. Maksudnya IQ dia lagi tinggi daripada average.
Tapi janganlah kita terus pening. Janganlah kita terus pening. Fahamkan cikgu punya, apa orang kata, cikgu dah bagi kamu jalan kan. Jadi ikut jalan yang cikgu buat. Okey, habis dah masa dekat depan, cikgu akan tunjuk soalan ni. Okey, jadi masing-masing kita akan mula buat soalan ni. Okey, jadi cikgu nak mula buat dekat depan. Siapa yang salah, salin. Siapa yang tak tahu pun salin. Siapa yang betul, WhatsApp cikgu. Cikgu, saya betul. Cikgu nak tengok kat situ pula. Cikgu, saya betul. Okey, jadi cikgu nak mula buat dekat depan. Boleh ke semua? Boleh. Okey. F tolak 1. Dia ada lebih daripada satu sebutan. Tak apa, kamu buat je kurungan. Kamu buat je kurungan. Buat je kurungan dekat situ. Buat je kurungan dekat situ. Sebab apa? Sebab dia ada lebih daripada satu sebutan. Kalau dia cakap F per G, ini ada satu sebutan je. Ini ada satu sebutan je. Jadi bila ada satu sebutan je, jangan kacau. Kita biar je dia macam tu. Okey, sekarang kita nak faktorkan. Kita nak keluarkan apa nombor sama, apa huruf sama. Jadi masing-masing tengok. F tolak 1, tak ada nombor pun. Tak ada huruf pun, tak ada yang sama. Jadi kita keluarkan 1 F tolak 1. Habis kat situ. Per. Dekat sini kita tengok ada huruf sama. Sini ada I, sini ada I. Jadi kita keluarkan I. Jadi dekat sini kita dapat G tambah 2. Jelas ke kat sini? Boleh faham ke kat sini? G tambah 2 ni boleh faham? Selamat. Okey ke? Okey. Darab. Oh, G tambah 2. Kita tak boleh nak potong. Kita tak ada huruf yang sama. Sini G, sini tak ada huruf. Lepas tu untuk nombor, tak boleh nak keluarkan. Tak ada sifar yang sama. Sini 1, sini 2. Dia sebenarnya ada 1 kat situ. Jadi kalau kamu tak boleh nak keluarkan apa-apa, at least letaklah nombor 1 depan kurungan tu. Okey, kemudian per dengan, okey, dia ada G dekat sini, dia ada G dekat sini. Keluarkan G. Bila kita keluarkan G, kita akan dapat dalam kurungan F tolak 1 dekat sini. Jadi kita tengok yang sama atas, sama bawah. Okey, F tolak 1 kat sini, F tolak 1 kat sini. Jadi kita boleh potong. Okey, dalam kurungan G tambah 2 dekat sini, G tambah 2 kat sini. Jadi kita boleh potong. Jadi apa yang tinggal sekarang? Dekat belah atas ni yang tinggal 1. Dekat belah bawah ni yang tinggal I. Darab. Dekat sini yang tinggal 1. Dekat sini yang tinggal G. Jadi atas darab atas dapat 1. Bawah darab bawah dapat I, G. Ini jawapan dia. Jelas ke semua? Jelas. Jelas. Okey, bagus. Bagus. Okey. Salin. Okey, kita akan cuba kepada soalan yang terakhir. Kita akan buat soalan yang terakhir. 4x kuasa 2 per xy tolak 5y kuasa 2 darab 2x tolak 10y per 8x kuasa 2 tolak 12xy. Okey, siapa yang betul kat sini? WhatsApp cikgu. Cikgu, saya betul. Cikgu nak tengok sikit. Okey, jadi soalan yang terakhir. Jadi masing-masing boleh cuba buat soalan yang terakhir ni. Lepas tu habis dah kelas. Okey, cikgu nak tanya kamu. 4x kuasa 2 ni ada berapa sebutan dekat sini? 1. 1. Jadi dekat sini 4x kuasa 2 tak payahlah nak buat kurungan. Cikgu. Ya. Kalau kan nombor bawah dia kan SY tolak 5Y kan. Tak boleh kalau potong X tu, tak boleh kan? Sebab tak boleh. Okey, ramai yang betul. Bagus. Saya betul cikgu. Cikgu, saya betul. Ramai je boleh buat. Kan cikgu cakap bila kita okey ramai. Wow, ada lebih kurang 30 orang WhatsApp cikgu dia cakap dia dah betul. Tak campur yang bawah-bawah lagi. Kan cikgu cakap kita boleh je buat. Jadi kita kena faham konsep je. Bagus. Sama-sama. Okey. Bahiyah bagus. Adni bagus. Naufal bagus. Zarif bagus.
Bagus. Okey, ni dah soalan yang terakhir. Cikgu bagi masa 1 minit lagi cukup ke? Alhamdulillah. Okey, Fadlin. Bagus. Us betul tak Us yang tadi tu Us? Betul. Okey, bagus. Cikgu. Ya. Apa tu yang 4x kuasa 2 tu nak sentuh ke buat kurungan? Tak payah sentuh. Dia ada satu je sebutan, jadi tak payah buat kurungan. Dia bila kita kena buat kurungan, bila ada 2 sebutan. Apa maksud 2 sebutan ni? Senang ceritalah. Kalau kamu nampak simbol tambah ke tolak ke antara dua-dua nombor tu, maksudnya adalah lebih daripada satu sebutan. Ini satu sebutan, ini sebutan kedua. Sebutan pertama, sebutan kedua. Yang buat kurungan hanya pada yang ada lebih daripada satu sebutan je. Okey. Terima kasih cikgu. Sama-sama. Okey, Wahidah. Bagus, Wahidah. Tengok, ramai yang boleh buat. Bagus. Okey. Senang je, senang je. Okey, jadi habis dah masa, cikgu akan mula buat kat depan sebab kita dah pukul 12 suku, cikgu takut terambil masa yang panjang. Tapi yang tengah buat boleh je tengah buat, yang dah putus asa ke, yang dah give up ke boleh tengok kat depan. Cikgu akan terangkanlah, ini kelas ni ada rekod, jangan risau. Okey, yang pertama dekat sini adalah 4x kuasa 2, dia ada satu sebutan je, jadi tak payah ada kurungan. Sini ada kurungan, sini ada kurungan, sini ada kurungan, habis. Okey, 4x kuasa 2. Yang belah bawah kurungan dia, kita nak keluarkan apa? Kita akan nampak huruf yang sama iaitu x. Sini ada, silap y. Okey, sini ada y, sini ada y. Jadi kita keluarkan y. Jadi bila kita keluarkan y, sini tinggal x. Kita keluarkan x. Tolak, sini 5. Y ni kuasa 2, kita baru keluarkan 1y. Jadi kita dapat 5y. Darab. Okey, dekat sini pula. Kita tengok sifir yang sama. 2 dengan 10. Ni dalam sifir 2. Jadi bila kita dah set dia dalam sifir 2, kita keluarkan 2. Jadi dekat sini 2 bahagi 2 kita dapat 1x. 2 bahagi 10 kita dapat 5y. Jadi kita dah keluarkan 2 dekat situ. Habis. Okey, kemudian yang belah bawah dia. 8 dengan 12. Kita tengok dia punya nombor. Dia ada dalam sifir yang sama. Apa? 4. 8 bahagi 4. 12 bahagi dengan 4. Jadi dekat sini kita keluarkan 4. Jadi 8 bahagi 4 kita dapat 2. 12 bahagi 4 kita dapat negatif 3. Lepas tu x dengan x pun sama. Kita boleh bawa keluar x ni. Kita boleh bawa keluarkan x ni. Jadi x dekat sebelah 2 ni tak payah tulis. Tapi dekat sini kamu kena faham. Dia ada kuasa 2. Jadi dia ada 2x. Kita dah bawa keluar 1x. Tapi dia ada kuasa 2. Dia ada satu lagi x. Yang kat sini. Kita dah faktorkan 12 bagi 4 dapat 3. XY. X kita dah bawa keluar. Jadi kita tinggal 3y. Habis dekat situ. Sampai sini jelas ke semua? Sampai sini boleh faham lagi ke? Boleh. Okay. Jadi kita tengok. X tolak 5y. X tolak 5y. Kita boleh potong. Ini nak biar macam mana? Tak payah potong. Jadi kita nak darab tu macam mana? Darab yang luar kurungan je. Dalam kurungan jangan kacau. Jadi dekat sini 4x kuasa 2 darab 2. Kita dapat 8x kuasa 2. Dekat sini y darab 4x. Kita dapat 4xy. Tapi kurungan ni jangan tinggal 2x tolak 3y. Kurungan jangan kacau. Sebab yang boleh kacau kurungan hanya kurungan. Habis kat situ. Okey, kita boleh kecilkan ke tak? Boleh. Kita kecilkan pakai apa? Sifir 4. 8 bahagi 4. 4 bahagi 4. 8 bahagi 4 kita dapat 2. 4 bahagi 4 kita dapat 1. Okey, untuk huruf. Sini x kuasa 2. Potong belah bawah.
Dekat atas potong juga. Tapi sebabkan dekat atas ada kuasa 2, jadi dia tinggal 2X dekat atas. Dekat bawah tinggal apa? Dia tinggal Y dan 2X tolak 3Y duduk dalam kurungan. Inilah jawapan dia. Ha tu. Jelas ke semua? Jelas. Okey. Oh. Jadi inilah apa yang kita belajar. Yang ni kamu ingat betul-betul. Kalau siapa yang ambil AdMath, kalau ada kakak abang ambil AdMath, insya-Allah lah dia boleh buat. Suruh dia buat. Okey, jadi kita nak screenshot sikit, gambar-gambar sikit. Jadi masing-masing boleh buka kamera macam biasalah. Kita pun nak buat kenang-kenangan ni. Okey, jadi sekarang dah pukul 12.20. Okey, jadi belum. Okey, jadi cikgu screenshot kan. Okey. 1 2. Dia ada 6 kali tau screenshot. 1 2 sekejap 1 2 3. Okey, cikgu buat lagi. 1 2 3. Okey, sikit lagi. 1 2. Okey, Linfei. Sama je, alamak. Sama je. Okey, jadi sampai situ sahajalah kenangan kita. Kita jumpa lagi bila-bila. Boleh ke semua? Boleh. Okey, jadi cikgu ucapkan terima kasihlah kepada semua. Nanti next time kita jumpa lagi kan. Recording macam biasa cikgu hantar. Okey, jadi kelas kita